Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqadan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran yang ke-19. Bil Arabiyyah naqul ad-darsu at-tasi'a 'ashara. Ini pelajaran yang ke-19. Kita akan bincangkan al-'adad wal ma'dud. Kategori berikutnya ha melibatkan bilangan genap 20 sampai 90. Okay. Lepas itu insya-Allah akan menyusul bilangan 21 dan 22 sampailah 91 dan juga 92. Akan menyusul lagi insya-Allah 23 hingga 29 dan begitulah 33, 39, 43, 49 sampailah 93, 99. Jadi kita akan cuba cover setakat yang mampu malam ini. Kita pergi dahulu kepada yang mula-mula sekali, kategori ha, 20 ila 90. 20 hingga 90. Baik. Saya bacakan contohnya dalam kurungan itu, dalam kolom itu. Al-adad, bilangan, al-ma'dud, benda yang dibilang. Okey. Jadi 20 taliban. Maknanya apa? 20 orang pelajar lelaki. Disebut 20 taliban. Okey, kataan taliban seperti biasa ia akan diletakkan di belakang dalam keadaan mufrad, nakirah yakni tanpa alif lam, dan mansub huruf akhir dibaca dengan bahagian atas. Jika ada alif lam dibacalah bahagian atas 2. Taliban. Jadi kalau ada yang buat 20 tullaban, maksud sampai tapi nahunya salah. Kena maksud sampai dan nahunya juga betul. Baik. Bahawa dia 30 yauman. 30 hari. 30 yauman. Yauman samalah ya. Dia mufrad, nakirah, mansub. Kita bebas nak guna yauman. Kalau kata yauman ini muzakkar. Kalau nak guna perkataan lain yang muannas pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tidak terikat kepada mesti guna muzakkar. Okey, ikut kehendak kita lah. Kita pergi dulu pada contoh berikutnya, 40 hadithan. 40 hadis. 40 hadithan. Kataan 40 ada waw nun, maksudnya 40. Okey, hadithan mufrad nakirah dan dibaca dengan bahagian atas kita kata mansub. Jadi kalau tuan baca 40 hadithin bagi bawah, tetap orang faham sampai maksudnya. 40 hadithun baca bagi depan 2. Okey, maksudnya sampai tapi nahunya salah. Dicacat sedikit. Jadi kita nak sampai maksud dan betul nahu tepat. 50 rinjitan, 50 ringgit. Okey.
Jadi kalau ga dalam bahasa, dalam sebutan ringgit, jim dalam bahasa ya, jim pula dah. G dalam bahasa Melayu akan ditukar dalam bahasa Arab dengan G. Ringgit jadi ringgitan. Okey, berikutnya situna madrasatan. 60 buah sekolah. Kataan madrasatan di sini mim dal ra sin ta dibacanya madrasatan dengan makna sekolah. Jadi kalau tuan baca situna mudarrisatan bagi lain sikit, maknanya berbezalah. Nak 60 orang guru perempuan. Jadi terserahlah kita nak guna apa. Nak guna guru ke, kereta ke, sekolah ke, universiti ke, itu kita lah. Tak ada masalah, tidak terikat kepada sebarang jantina. Jadi kalau kita baca baris, mudarrisata ra itu letak sabdu paling kurang, maksudnya sekolah. Jadi kalau kita 60 buah masjid, ya, situna masjidan pun boleh. Okey, sab'una sayyaratan, 70 buah kereta. Okey. Samanuna baqaratan, 80 ekor lembu. Baqarah, dia kata lembu betina lah senang, ya. Okey, tis'una haqibatan, 90 buah beg. Ya, kalau kita pergi travel kan, pergi apa, check beg kan banyak. Kira-kira ada 90 buah beg. Mewakili 90 orang barangkali. Jadi tis'una haqibatan mufrad, nakirah dan mansub. Tapi ta, kalau dia bagi atas 2 tidak perlu ditambah alif. Okey. Haqibatan. Okey, ta bagi atas 2 tidak perlu ditambah alif di hujung. Manakala huruf lain kena tambah. Taliban mesti ada alif. Yauman ada alif. Ya. Hadithan ada alif. Rinjitan itu ta maftuhah kena ada alif. Yang saya maksudkan ta marbutah. Okey. Jadi untuk kategori 20 genap sampailah 90 genap, al-ma'dud, benda, sesuatu, orang yang kita bilang itu diletak di belakang mesti berkeadaan mufrad, nakirah dan mansub. Yang tinanya bebas. Okay? Ikut kehendak kita. Kita nak kata berapa orang? 20 ekor anjing contoh kan. 20 kalban. Okey. 20 surah. Kita sudah hafal contoh. 20 suratan. Okey. 20 buah rumah terbakar contoh kan. 20 baitan. Okey. 20 buah universiti. 20 jami'atan. Ada kalanya muzakkar, ada kalanya muannas, bergantung kepada perkataan yang kita pilih. Okey, cuma nota tambahan bagi bilangan 20 sampai 90. Kadang-kadang dalam ayat-ayat yang tertentu kita akan jumpa dibacanya arba'ina. Nah, ayat di sini ustaz baca arba'una. Sebab apa dalam Quran disebut arba'ina? Ya, arba'una 40. Arba'ina pun 40 juga. Kenapa dibaca arba'una? Mungkin perkataan arba'una itu di-i'rab sebagai fa'il. Hukumnya marfu'. Maka tanda marfu' itu dengan waw. Sebab perkataan 20, 30, 40 sampai 90 i'rabnya mengikut i'rab jamak muzakkar salim. Marfu' dengan waw. Okey, dia baca arba'ina sanatan. Nah, dia guna di situ dalam ayat Quran, ya, tak boleh baca waw. Sesuai dengan tempat. Okey, mungkin dia menjadi maf'ulun bih. Hukumnya mansub. Mungkin dia menjadi hal. Hukumnya mansub. Mungkin menjadi
maf'ulun mutlaq, hukumnya mansub. Mungkin. Tengok keadaan. Mungkin dia menjadi khabar kana, hukumnya mansub. Mungkin dia menjadi isim inna, hukumnya mansub. Banyak sangat yang di bawah hukum mansub. Jadi insya-Allah kita akan perincikan dalam modul yang akan datang insya-Allah. Jadi kalau kita tengok, mesti ada sebab tertentu dibaca begitu. Okey. Kita tengok contoh dalam Quran dulu ya. Al-amthilatu minal Quran was sunnah. Kita petik contoh daripada Quran dan juga daripada sunnah, maksudnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada perkataan tu, contoh tu saya tak jumpa dalam hadis, dalam Quran. Maka saya pinjam, saya petik daripada hadis. Okey. Contoh yang pertama kita ambil daripada surah Al-Ahqaf. Ayat yang ke-15. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ada sahabat kita yang bertanya dalam WhatsApp ya, tuan di mana ya? Okey. Wa wasainal insana biwalidayhi wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها حمله وفصاله 30 شهرا. Okey, dia ada sambungan lagi lah ayat dia. Baik. Ayat ini bermaksud lebih kurang ya. Dan kami, yakni Allah, telah, asal terjemahannya telah mewasiatkan. Bila Allah kata mewasiatkan, maksudnya satu perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian. Jadi sebagian terjemahan dia kata kami telah arahkan, kami telah wajibkan kepada semua orang, kepada setiap orang, biwalidayhi, terhadap kedua ibu bapanya, ihsana, berbuat baik. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandung akan dia, kurha, dalam keadaan susah payah, wa wada'athu kurha, dan si ibu juga telah melahirkan dia dalam keadaan payah, susah, kesakitan. Okey. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tempoh dia mengandung dan juga menyusukan anak sehingga putus susuan. Quran kata 30 syahra, 30 bulan. Jadi yang berkenaan sains doktor dia buat kajian lah. Okey. Jadi dibuat wa hamluhu wa fisaluhu. Tempoh dia mengandung, tempoh dia menjaga anak dia, menyusukan anak dia sampai habis fisalu, maksudnya habis susuan. Okey, tempohnya itu dikira 30 syahra. Perhatikan kataan 30 maksudnya apa? 30. Dan syahra maksudnya bulan. Kataan syahra itu adalah mufrad, lepas tu nakirah, lepas tu mansub. Okey. Kita tak perlu lihat kepada jantina. Contoh yang kedua, daripada surah An-Nur ayat yang keempat, dan ayat ini sebenarnya pernah kita baca dahulu. Berbunyi, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً
wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ada sikit lagi sambungan dia. Wa ulaika humul fasiqun. Okey. Maknanya, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan zina, thumma kemudian lam ya'tu, mereka tidak dapat mendatangkan bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi, fajriduhum, maka hukumannya fajriduhum, maka sebatlah mereka samanina jaldah, sebanyak 80 kali sebatan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kamu menerima penyaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, kerana mereka itu dikira sebagai orang-orang yang fasik. Jadi berkenaan dengan penolakan terhadap penyaksian itu dibincang dalam fiqh. Okey, saya kena huraian itu. Saya fokus kepada kataan thamanina jaldah. Maka sebablah mereka sebanyak 80 kali sebatan. Okey, ini termasuk dalam kategori al-qadhf. Okey, hukuman qadhaf dalam undang-undang hudud. Jadi kataan thamanina dieja tha mim nun ya nun. Mim itu tak dibaca panjang, tapi alif tak ada. Okey. Di luar Quran mesti dieja dengan alif. Thamani. Tak boleh kita buang. Bagi ayat yang tak berkait dengan ayat Quran. Jadi kita kena tulis lengkap dengan alifnya. Jadi dalam Quran dia ada satu sistem yang terpilih, resam Usmani. Jadi di sana ada rahsia-rahsia yang tertentu. Ada yang kaji dapat tahu, ada yang kaji-kaji tak tahu juga sebab dia. Jadi serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kata thamani di luar Quran adapun berkait dengan ayat lain daripada ayat Quran ditulis dengan alif, mesti alif. Tapi dalam Quran tak ada alif. Kita kena akur. Tapi tak apalah ya. Yang pentingnya di sini, kataan thamani di sini tidak dibaca dengan thamanu. Kalau ada yang baca fajliduhum thamanuna jaldah, makna sampai, maka sebablah sebanyak 80 kali sebab. Tapi tak boleh baca gitu, salah. Nahunya salah. Walaupun maknanya tak berubah, tapi nahunya salah. Jadi dikira salah. Jadi itu barangkali kalau ada jumpa macam tu, barangkali kesilapan teknikal. Kalau sengaja buat Quran palsu dan sebagainya. Okey. Jadi sebab aku baca thamani, insya-Allah kita akan hurai pada sesi modul akan datang. Kita sudah pun menghampiri menutup bagi modul yang kedua. Jadi huraian yang terperinci insya-Allah kita akan sambung pada modul yang ketiga insya-Allah. Semoga kita masih lagi bersemangat yang belajar dan juga yang mengajar. Baik. Salah yang ketiga. Dipetik daripada hadis yang diriwayat oleh Rawahul Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Dia kata apa? Saya petik banyak hadis, petik satu saja. Man ata kahinan lam tuqbal salatuhu 40 yawm. Okey, man ata kahinan, sesiapa yang datang menemui kahinan ini, dia cek dalam kamus, dia tengok terjemahan dalam mana-mana kitab terjemahan disebutnya ahli nujum. Bukan tilik bahasa lama.
Jadi sesiapa yang bagi jumpa tukang tilik, jumpa saja tukang nujum, dan kita tahu dah dia ni ahli nujum. Tukang tilik, dia tengok je, tahu dah. Barang ni, contoh, ada orang sekian-sekian curi. Bukan jauh pun, rumah blok sama je, hujung sekali contoh. Jadi kita tengok dalam bekas, dalam air, dalam pesai, dalam talam, dalam dulang sebagainya. Tengok, bukan jauh pun dia ada. Kampung sebelah je. Jadi jumpa ahli nujum, tukang tilik, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, tidak diterima sembahyangnya selama arba'ina yauman, 40 hari. Semayang, tapi semayangnya Allah tak terima. Bergantung di langit. Sehinggalah orang yang pergi jumpa ni, dia bertaubat dengan Allah, beristighfar, minta ampun lagi. Bertaubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala, mula istighfar dulu. Lepas tu dia pun bertaubat, minta ampun. Allah pun dengan penuh kasih sayang, maha pengampun, dia pun terima. Maka sembahyang pun terangkat. Okey. Jadi ada satu hadis lagi. Yang kata lebih keras lagi. Sesiapa yang jumpa ahli nujum, tukang tilik, lepas tu dia bertanyakan perihal dia. Tukang tilik itu pun ni mafhum hadis bagi tahulah. Dan dia percaya. Dia percaya apa yang dimaklumkan. Percaya sungguh. Itu Nabi sebut, "Qad kafara bima unzila ala Muhammad." Dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahaya, sebab jumpa-jumpa ahli-ahli nujum dan sebagainya itu adalah perbuatan syirik. Jadi cara perkataan kufur itu ahli-ahli fiqh bincang situasi macam mana. Dan ada orang dia jumpa, kadang-kadang tu dia pun tak tahu salah perbuatan itu. Jadi ahli fiqh bincang lah. Mungkin dia kata dia tak tahu hukum dia. Jadi yang dia kata dosa besar. Okey, itu perbincangan fiqh. Jadi di sini perkataan arba'ina yauman tak boleh dibaca dengan arba'una yauman. Okey, apa sebab tak boleh? Kalau dibaca man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'una yauman. Kita dengar. Salah. Tapi riwayatnya Al-Baihaqi. Dia cek-cek. Salah. Dalam sumber yang lain dan kitab yang lain arba'ina yauman. Kita pun sangka baik. Kita kata barangkali masa penulis ni dia taib, dia tersilap taib guna waw. Kita sangka baik. Tapi kalau dia kata memang arba'una yauman, itu satu pembohongan lah. Nabi dia tak akan bercakap walaupun salah sedikit dari sudut nama. Ya? Nabi masa kecil Nabi yang hantar kepada satu kabilah, namanya kabilah Sa'ad, dan diajar bahasa Arab yang fasihah, yang fusha, yang standard, yang pure, yang original. Nahunya, grammarnya, sarafnya, yang betul. Dan apatah lagi bila Nabi dikawal sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi semua ucapannya betul belaka. Nahunya betul, sarahnya betul, tak ada silap. Jadi kalau kita baca silap dan kita bertegas yang silap itu, maka sudah pun dikira melakukan satu pembohongan kepada Nabi SAW. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia saya. Minta maaf Ustaz mencelah. Macam mana kita nak tahu penggunaan guna ya dengan waw tu
untuk yang jamak yang macam arba'ina dengan yang salasuna. Yang atas tu. Okey. Salasuna. Sebenarnya kita belajar nahwu baru masuk beberapa tajuk sahaja. Kalau kita belajar mubtada, kita kata hukumnya marfu'. Kalau khabar, hukumnya marfu'. Okey. Jadi di bawah hukum marfu', di sana ada banyak tajuk yang kita kena belajar. Kita hanya belajar di bawah hukum marfu'. Okey. Saya bagi sikit contoh. Di bawah hukum al-marfu', kadang-kadang disebut sebagai ar-raf'u. Apa dia? Al-mubtada. Ni kita belajar. Lagi kita belajar dulu al-khabar. Khabar hukumnya apa? Marfu'. Lagi kita belajar ismu kana. Belajar dah. Lagi khabar inna. Okey, belajar dah. Jadi dalam modul kita ni kita hanya belajar 4 sahaja. Tajuk yang hukum ni marfu'. Jadi insya-Allah modul akan datang kita akan belajar lagi yang kelima, naib fa'il. Contoh. Jadi ada sambungan dia lagi lah. Baik. Hukum yang kedua, an-nasbu ataupun mudah sebut al-mansub. Okey. Jadi al-maf'ul bihi hukumnya mansub. Di bawah hukum al-mansub ada banyak tajuk. Yang pertama dah belajar dah, iaitu al-maf'ul bihi. Apa lagi yang hukumnya mansub? Kita belajar dulu khabar kana. Hukumnya mansub. Lagi belajar ismu inna, isim inna. Juga hukumnya mansub. Dan akan datang kita akan belajar lagi hal mansub, belum belajar. Maf'ul mutlaq mansub, tamyiz mansub, maf'ul li ajlihi mansub, maf'ulun ma' mansub. Jadi banyak lagi lah. Munada mansub. Jadi dalam modul kita belajar setakat ni dulu, 3 je dulu. Sebab apa saya memang dah keberat. Jadi nak jawab soalan tadi, kataan arba'ina yauman dibaca di sini arba'ina yauman, kalau saya tegang lebih sikit, dia di-i'rab sebagai kita kata tidak diterima semayangnya selama 40 hari. Jadi arba'ina itu di-i'rab sebagai maf'ulun fi. Maf'ulun fi maksudnya sebarang pekerjaan, perbuatan yang dilakukan dalam tempoh masa tertentu. Jadi kita perlu belajar lagi. Jadi kalau kita baca arba'una memang salah. Patutnya arba'ina. Apa alasan dia? Arba'ina di-i'rab sebagai maf'ulun fi, masa mudah. Okey. Ejanya macam ni. Ya, saya. Sebab nanti asyik dulu minggu lepas. Ya, panjang. Okey, maf'ulun fi. Ya. Kita belajar apa? Maf'ulun bih. Itu mangsa yang kena buat. Jadi sebarang perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan pada masa tertentu, di-i'rab sebagai maf'ulun fi. Dilakukan fihi maksudnya dalam masa. Adapun dalam situasi atau tempat tertentu. Contohlah kita puasa. Dalam tempoh sebulan. Puasa dalam masa 2 hari seminggu, contoh bagi yang puasa Senin Khamis. Okey, bermain bola, orang lelaki kadang-kadang main bola bila? Pada waktu petang. Jadi yang belakang tu al-'abu kuratul qadam masaan. Masaan itulah baca atas bukan maf'ulun bih tapi maf'ulun fi. Jadi kurang.
Jadi huraian ni insya-Allah akan datang kita akan bincang. Mudah-mudahan boleh menjawab soalan tadi. Okey, ada soalan lain? Okey, kita berpindah kepada al-adad wal ma'dud, kategori waw. Saya lupa dah waw ni nombor berapa ni. Okey, jadi 21 dan 22. Begitulah. 31, 32. Ya, 41, 42 sampai 91, 92. Okey. Jadi kalau kita masih ingat lagi dulu, kita belajar nak bilang satu benda dan juga dua benda. Satu dan dua. Dia akan sama jantina. Dan 11, tak? 11. Dan juga 12. Ini balik ni, satu ni. Macam gini ya. Pun sama. Sama jantina. Okey. 1 dan 2 sama jantina. 11 dan 12 semua sama jantina. Jadi yang ni 21. Dah. Untuk awal ni dan ya. 22. Pun sama jantina. Keseluruhan kena sama. Okey. Jadi sampailah 91, 92. Baik. Samanya kat mana? Okey, cuba perhatikan. Al-adadu wal ma'dud. Contohnya wahidun wa 'ishruna taliban. Wahidun satu dah. Wa 'ishruna dan 20. Jadi 21. Untuk bilangan 21 mesti ada waw. Kalau untuk bilangan 11 tak ada waw. Okay. Wahidun wa 'ishruna mesti ada waw antara wahidun dengan 'ishrun. Okey, jadi perkataan wahidun muzakkar sebab taliban. Tak, pelajar lelaki. Dia muzakkar. Jadi wahidun wa 'ishruna taliban, wahidun muzakkar, taliban muzakkar. Jadi tak boleh kita buat wahidun wa 'ishruna talibatan. Tak boleh, salah. Okey, ataupun kita buat di depan tu ihda wa 'ishruna taliban pun tak boleh. Dia kena dua-dua tu kena sama. Manakala perkataan ishrun dia tidak berganjak. Tetap. Tak ada orang baca ishrunatun, tak ada. Cuma dia boleh berubah. Ishruna kadang-kadang dibacanya ishrina. Okey. Baik. Kalau bilangan 21 dah untuk muannas. Tengok sebelah ya. Ihda wa 'ishruna talibatan. Okay. Jadi kalau muannas disebutnya ihda. Ihda. Dia guna di hujung ada alif maksurah. Alif maksurah di hujung ini pun dikira sebagai salah satu tanda muannas. Okey, lepas tu ada wa kan? Jangan lupa ya. Wa 'ishruna. 'Ishrun jangan tambah 'ishrunatun, salah. Okey. Ini saya buat tha mewakili muannas. Jadi yang belakang ni talibatan. Kena samalah. Okey, jadi muannas ini muannas. Baik, kata talibah seperti biasa mufrad, nakirah, mansub. Okey. Ada satu persoalan berkenaan dengan ihda. Ada orang tanya, Ustaz, boleh dah kita nak guna perkataan lain bukan ihda, tapi tetap dia muannas. Saya tanya dia, nak guna macam mana? Dia kata, boleh tak nak guna wahidah? Gini.
Boleh tak nak guna wahidatun, lepas tu ada kan, wa ishruna talibatan macam ni. Buat seal sikit mewakili semua sekali. Wahidatun wa ishruna talibatan. Jadi saya kata sebenarnya kataan wahid dan muzakkar. Itu kataan wahidatun memang muannas. Wahidun muzakkar, wahidatun memang ada. Tambah ta di hujung jadi muannas. Tak salah pun. Okey, cuma bila kita cek dalam kitab-kitab nahwu Arab, mereka bincang persoalan ini. Mereka kata wahidatun ada pandangan yang membolehkan. Kias kepada kalau kita wahidun muzakkar, mereka kata wahidatun muannas. Maka mereka kata boleh letak di sini. Okey, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua kata untuk bilangan 21 muannas, kebanyakan ada dominan ahli nahwu, penutur asal Arab, mereka menggunakan ihda. Okey. Khusus untuk membilang. Disebut ahada asyara 11, disebutnya ihda asyrata. Jadi untuk bilangan 21 itu pun bagi muannas mereka guna ihda wa ishruna. Jadi kesimpulannya dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey, cuma yang lebih tepat ataupun tepat yang tidak tepat pula. Yang lebih dominan penggunaannya, ramai ahli-ahli nahwu cenderung menggunakan yang pertama. Ihda wa ishruna. Okey. Jadi kalau kata boleh tak baca wahidatun? Tak salah. Harus. Okey. Jadi kalau kita nak bincang soal betul salah ni panjang. Jadi kita ambil satu mazhab yang lebih lenient, iaitu okey harus. Cuma dominannya guna ihda. Baik. Berikutnya ithnani wa ishruna mudarrisan. 22 orang guru lelaki. Kataan mudarrisan mufrad nakirah mansub. Mudarrisan muzakkar. Jadi 22 yang dua depan tu mesti muzakkar. Okey. Bagi penggunaan 12 Ithna Ashar. Okay, ini 12 nun dah lepas alif dibuang. Memanglah kalau dua kan Ithnani kita belajar dulu lah. Tapi dia punya susunannya ini susunan nampak kelihatan seperti sanda menanda. Jadi dibuang. Okey. Jadi untuk bilangan 21, 22, Ithna ni, nunnya kena ada. Lepas tu, waw, jangan lupa, Ithnani wa ishruna. Jadi kalau tuan-tuan buat, Ithna, gini. Ithna, lepas tu, wa ishrun. Okey, ini dikira salah. Okay. Walaupun orang faham, tapi memang ni kira salah. Jadi kita kena boleh yang betul lah ya. Baik. Kataan ithnani muzakkar, mudarrisan muzakkar. Sebenarnya ithnatani wa ishruna mudarrisatan. Ada 22 orang guru perempuan. Mudarrisatan muannas, ithnatani muannas. Jadi nun kena ada. Lepas tu sebelum nun
Tak, ada alif, alif, ada ta. Ta itulah yang menunjukkan muannas. Okey? Kalau ithnani itu muzakkar, ta tak ada. Ithnatani, mana ta? Muannas. Dia duduk sebelum alif. Pelik sikit. Jadi ta itu pun dikira sebagai tanda muannas, tapi pelik dia duduk dalam. Biasa tanda ni duduk di hujung. Pelik sikit. Itu tanda. Ini pelik sikit. Pelik bin ajaib. Okey, baik. Jadi kalau kita bilang akan datang, dah 31. 31 buah masjid. Samalah. Wahidun wa thalathuna masjidan. 31 buah universiti. Ihda wa thalathuna jami'atan. Okay, ada soalan? Mudah saja. Jadi kita sebenarnya kena ada sikit bokeh. Kalau kita duduk menung petang-petang, petang-petang lepas asar tu, sambil kacau air kopi dah makan ubi kayu, kita pun bilang, kalau 32 buah bas, kata macam mana? 32 buah bas. Dah, kita fikir bas tu apa? Oh, bas hafilah. Letak di hujung. Pilih kata hafilah dalam bentuk mufrad. Tak ada alif lam. Tak mansub baca bagi atas. Okey. Hafilah ni mustaqa muannas, muannas. Okey. 32. Kalau hitung pening buat dulu. Wa thalathun. Okey, depan ni 2 ithnatani. Okey, jadi di sini muannas, yang sini pun muannas. Ithnatani wa thalathuna hafilah. Jadi kalau mereka pengulaan mungkin kita pening tak? Kita kena tahu yang belakang dululah yang tinaan. Tapi nak betul spontan tu memang masalah. Nak baca sekali tepat, betul. Dia perlu kepada latihan. Jadi tuan dulu saja bolehlah melatih diri sendiri. Apa kereta? Sayyarah. Nampak? Sayyarah muannas. Kena cakap. 42 buah kereta. Ithnatani wa arba'una sayyaratan. Jadi antum latih diri sendiri. InsyaAllah lama-lama lajulah. Jadi nak sebut pun kena sebut dan kena sebut betul. Panjang pendek dia, baris dia yang jelas. InsyaAllah kita akan kuasai bahasa. Tapi kalau sebut dalam hati, memang makan masa. Baik. Cuba perhatikan kepada al-adad wal ma'adud untuk kategori berikutnya. Kategori zat. Yang ini ada sedikit cabaran. Senang sahaja, tapi ada sedikit. Jadi kalau kita masih ingat lagi, kita belajar dulu. Bilangan ada ma'adud kalau yang 3 hingga 10, Thalatha ila 10. Ini ada apa jantina yang bertentangan. Apa lagi? Thalathata asyara ila 19. Kita belajar itu. Ini pun juga ada konsep jantina yang bertentangan. Okey. Jadi yang ini pula 23 dah. Sampailah 23 sampailah 29. Okey. Berterusan sampailah kepada 93 hingga 99. Jadi semua kena berbeza jantina. Baik. Jadi kalau
23 jami'an, 23 buah jami'an tu. Jami'an di sini dengan makna masjid. Sebuah masjid di Morocco namanya Jami' Al-Qayrouan di Maghribi. Jami' Al-Qayrouan. Al-Qayrouan ni satu daerah di Morocco. Tempat itu adalah tempat diasas kerajaan Bani Umayyah yang dibina baru setelah ramai pemimpin utamanya dibunuh. Ketika awal kerajaan Abbasiyah yang berbaki lari ke Morocco, Al-Maghrib, yakni Maghribi bahasa mudah, mereka menetap di Al-Qayrouan dan mereka mengasaskan kerajaan Umayyah di situ yang baru, dan kesannya mereka boleh menawan Sepanyol, Andalus, yang perintah selama 600 tahun lebih. Dan masjid yang mereka bina di sana terkenal dengan Jami' Al-Qayrouan. Mereka gelar Jami'. Jadi perkataan Jami' sama dengan masjid. Okay, baik. Jadi kataan Jami' letak di hujung. Muzakkar muannas, muzakkar. Depan ni saya buat wa ishruna, 20 dan 20. Depan sekali salasatun. Okey, jadi salasatun 3. Wa dan ni 20. Maknanya berapa? 23 lah. 23 buah masjid. Kataan salasatun muannas sebab ma'dud di belakang ni muzakkar. Jadi kalau kataan lain, sini muzakkar, sini muannas, di depan ni mesti muzakkar. Dia akan bertentangan. Okey? Tetap ma'dud berkeadaan mufrad, nakirah, mansub. Yang kinanya berbeza dengan yang depan sekali. Yang tengah ni tak berganjak. Jangan tambahlah wa ishruna tun ke, tak ada. Okey? Baik. Okey, sebelah dia. 23 jami'atan. 23 juga, tapi 23 buah universiti. Kita kata jami'atan, bila masuk ta di hujung dengan makna universiti. Bukan jadi kata, kalau jami'an, masjid jantan. Jami'atan, masjid betina, tidak. Jami'an itu masjid. Jami'atan itu universiti. Ya. Jadi bila ada ta marbutah di hujung, memang perkataan itu dihukumnya muzakkar, dihukumnya muannas. Di mana-mana kata mufrad, kita tentukan dia tu muzakkar ke muannas, tengok di hujung dia. Ada tak ta marbutah? Tak ada. Muzakkar lah dia. Ketika mufrad, ada ta marbutah. Muannas lah dia. Okey, cara mudah. Jadi jami'atan muannas, bahagian pertama adat, iaitu thalathun, mesti muzakkar. Okey, thalathun wa 20 jami'atan. Baik. Poin yang sangat penting yang saya nak highlightkan di sini ialah bahagian pertama adat, huruf akhirnya mesti dibaca tanwin. Okay? Jadi kita salasatun wa ishruna. Salasatun. Jangan baca salasatu. Salah. Okay? Kalau kita baca salasun. Kalau muzakkar, salasun. Bertanwin juga. Okey? Perhatikan yang bawah. 24 hafidan. Mana apa hafidan? Cucu. Okey? Yang keluar buku dalam kamus, hafid, seorang cucu. Yang dua orang, hafidani, cucu lelaki lah. Kalau jamak, kamus bagi
beberapa ya. Ada yang ahfad. Ahfad. Ini jamak taksir. Okey. Kalau tuan-tuan selalu ikuti konflik yang berlaku di Syria, dan sekarang kita berita kurang di Syria, kalau kita like nama web Al-Halab, Aleppo tu Halab, dia akan dapati banyak berita tentang Syria. Okay. Dan ada regimen tentera Syria yang menentang Bashar, Al-Assad. Ada satu pasukan tentera itu namanya Ahfad. Lupa saya. Ahfad Hamzah rasanya. Anak-anak cucu Saidina Hamzah. Macam itulah lebih kurang. Jadi mereka guna perkataan Ahfad. Perkataan lain, Hafad. Hafadatun. Ini juga jamak taksir. Perkataan Ahfad ada dalam kamus. Hafadah pun ada dalam kamus. Perkataan hafadah ini, tuan boleh buka dalam Quran, memang ada. Okey. Baik. Arba'atun muannath. Hafidan muzakkar. Sebelah dia. Arba'un wa 'ishruna hafidatan. 24 orang cucu perempuan. Okey. Jadi cucu lelaki. Hafidatan cucu perempuan. Jadi kataan arba'un mesti muzakkar. Jangan buat arba'atun lah ya. Okey, arba'un dan ain itu pastikan dibaca dengan tanwin. Okey, arba'un bukan arba'un. Salah. Arba'un wa 'ishruna hafidatan. Baik. Berikutnya, khamsatun wa 'ishruna rajulan. Khamsatun wa 'ishrun maksudnya 25. Rajulan lelaki. Dia kata rajulan, dah buka kamus, kamu kata apa? Orang lelaki. Kalau rijlun, baca rijlun maksudnya kaki. Okey. Jadi ra, jim, lam. Bagi tak ada pening kita. Kita boleh letak ra, julun. Maknanya apa? Orang lelaki. Kalau ra, jim, lam, tak baca rijlun. Ini anggota badan, kaki. Baca salah maknanya pun berbeza. Okey. Rajulun jamaknya rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dalam Quran sebut. Kalau rijlun jamaknya arjulun. Jadi baca pun lain dah. Arjulun. Ini rijal. Okey. Baik. Cuma kalau kita buka dalam Quran, kita akan jumpa perkataan rijal dalam surah apa saya lupa ya. Nabi Allah Ibrahim diarah oleh Allah Ta'ala supaya mengisytiharkan, memaklumkan kepada orang ramai bahawa mereka yang berkemampuan mesti datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Okey, Allah kata kamu hanya sampaikan. Kamu cuma laung sahaja. Yang sampaikan aku, Tuhan kata. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun, dia pun buatlah panggilan, dan panggilan itu dengan kehendak Allah sampailah pada orang yang Allah kehendaki. Jadi kataan itu disebut rijalan dalam Quran. Rijalan. Surah apa dia disebut? وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Dan sampaikanlah arahan kepada orang ramai untuk laksanakan haji. Ya'tuka rijalan, mereka pasti datang kepada kamu, menyambut seruan kamu. Rijalan maksudnya dalam keadaan berjalan kaki. Jadi itu rijalan bukan maknanya orang lelaki, tapi ke dalam keadaan berjalan kaki. Okey, dia ada beza sikit ya penggunaan. Okey, baik. Khamsun wa 'ishruna imra'atan. Ada 25 orang imra'atan, maknanya apa? Perempuan. Okey, perkataan imra'ah banyak makna.
Okey. Imra'ah ni dia boleh dengan makna wanita, imra'atun. Jadi tanda dengan makna wanita, perempuan, dengan makna isteri pun boleh. Tak ada masalah. Tengok ayat. Mak tu dalam surah apa ya? Nabi Zakaria kata wa mra'ati aqir. Isteri aku ni dah tua sangat dah, tak boleh beranak dah. Dia kena wa mra'ati. Maksudnya isteriku. Baik. Khamsun wa 'ishruna imra'atan. Jadi khamsun muzakkar, imra'atan itu muannas. Jadi berbeza. Okay. Berikutnya sittatun wa 'ishruna juz'an. 26 juzuk. Okay, baik. Kataan juzuk kita dah biasa sebut juzuk. Quran sebut, bahasa Arab sebut juz. Zai ni mati. Okay. Hamzah, tak. Kalau dalam kamus ditulis jim, zai, hamzah macam ni. Juz'un dalam kamus. Okay. Jamaknya disebut ajza'. Ajza'un. Okay. Juz'un. Ajza'un. Begitu. Okey, ini satu juzuk. Makna dalam Quran, juzuk Quran lah. Satu juzuk dengan satu bahagian pun boleh juga. Tak. Okey, juz'un zai mati. Pastikan zai ni mati ya. Okey, baik. Jadi kita ambil mufrad. Letak di situ. Jangan ambil jamak. Yang mufrad ini nakirah. Tak ada alif lam. Mufrad ini dibaca dengan mansub. Okey? Bila mansub, kataan juz'an, jim, zat, hamzah. Ada alif. Okay. Alif. Jadi hamzah ni dia tak boleh sambung tak dengan alif. Jadi kalau tuan sambung hamzah dengan alif macam ni, bahaya. Dia akan nampak macam ain, salah. Jadi kita boleh tekan saja. Okay. Jangan sambung. Baik, juz'an, mufrad, nakirah, mansub, muzakkar. Sittatun muannas. Di sebelah ada sittun wa 'ishruna suratan. 26 juga tapi 26 surah. Kataan suratan muannas, sittun jadi muzakkar. Okey. Jadi sittun memang ta-nya ta yang buka. Okey. Jadi kalau yang sebelah tadi yang mula-mula sittatun, ta ada dua. Ta yang di hujung itu tanda muannas. Okey, berikutnya sab'atun wa 'ishruna rinjitan. Ada 27 ringgit. Rinjitan muzakkar, sab'atun muzakkar muannas. Okey, sab'un wa 'ishruna darajatan. Apa makna darajatan? Darjat boleh. Pahala pun boleh. Okay? Jadi kita selalu jumpa dalam hadis. Siapa yang sembahyang seorang dapat satu pahala. Nah, siapa yang sembahyang mafhum hadis. Siapa yang sembahyang ramai berjemaah, dia akan dapat 27 pahala. Okey, dia akan tetap dapat 27. Cuma pahala 27 itu ada masalah bagi yang datang lewat. 27 juga mungkin dapat 27 macam telur cicak je. 27 biji macam tu. Orang yang mari awal telah unta. Telah berunta. Jadi itulah biasanya. Okey, jadi perkataan darajatan tak dengan makna darjah, dengan makna pahala pun boleh. Darajatan mufrad. Okey, nakirah mansub. Okey, darajatan muannas. Jadi sab'un muzakkar. Bila orang baca sab'atun wa 'ishruna darajatan, makna sampai nahu salah. Okey, berikutnya thamaniyatun wa 'ishruna harfan. Thamaniyatun wa 'ishruna harfan. Berapa ni? 28 huruf. Okey, thamaniyatun apa anda? Wa 'ishruna dan 20. Okey, harfan huruf. Kataan
Harfun, satu huruf. Okay. Kalau jamak, huruf. Okey. Satu lagi, ahruf. Dua-dua adalah jamak taksir. Kita akan jumpa dalam kamus harfun dalam kolom mufrad. Sebelahnya kolom jamak. Dia buat huruf. Kata huruf ini kita kerap jumpa dalam tajuk huruful jar. Sebab huruful jar ini bukan setakat 8 saja, dia mencecah 20. Lebih daripada 10. Jadi digunakan istilah huruf. Okey, kadang-kadang jumpa ahruf. Okey, bila bilangan huruf tu tak banyak, 10 dan ke bawah, biasa diguna istilah ahruf. Okey. Sebab itulah kalau tuan-tuan buka dalam Quran, dalam hadis, ada sebuah hadis yang masyhur berkenaan dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Bagi orang yang belajar ilmu Al-Quran, tajwid, qiraat, mereka akan jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, disebutnya Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Okey, banyak riwayat lah ya. Jadi dia kata apa? Sesungguhnya Quran itu diturunkan berdasarkan kepada sab'ati ahruf. Dalam hadis disebutnya istilah ahruf. Berapa huruf? 7. Jadi untuk kategori 10 dan ke bawah, hadis guna sab'ati ahruf. Hadis tak guna sab'ati huruf. Kalau ada juga sab'ati huruf, itu hadis palsu lah. Adapun yang taib itu salah. Saya baik. Okey, baik. Jadi kita akan belajar akan datang insya-Allah sebagai lanjutan, kita akan belajar jamak taksir. Dia akan terbahagi pula kepada dua kategori. Kumpulan yang banyak dan kumpulan yang sedikit. Penggunaannya berbeza. Jadi sebelah dia 28 kalimatan. Okey, 28 patah perkataan. 28 maksudnya 28. Okey, kalimatan, kalimah, perkataan. Kataan kalimah itu muannas. Muannas sebab ada tamarbutah. Bentuknya mufrad, nakirah, mansub. Jantinanya muannas, samanin diguna muzakkar. Hitung tanda dulu ya, buat bintang. Ada kataan samanin. Saya tak nak bincang. Akan datang saya akan terang sebab apa pelik macam ni. Jadi kalau yang nak tanya tu tangguh dulu. InsyaAllah saya akan terang, akan datang yang sebab dia panjang sikit. Okey, berikutnya 29 yauman, 29 hari. 29 yauman. Yauman bentuknya mufrad, nakirah. Hukumnya mansub, jantinanya muzakkar. Oleh sebab itu guna 9. Muannas. Sebelah dia 29 lailatan. 29 malam. Jadi lailatan mufrad, nakirah, mansub, jantinanya muannas. Jadi bahagian pertama adat mesti berlawanan, iaitu 9 muzakkar. Jadi kalau kita buat 29 lailatan, makna sampai, tapi nahunya cacat sedikit. Salah sedikit. Jadi insya-Allah kita akan cuba guna susunan dan nahu yang betul insya-Allah. Nak betul semua makan masa. Jadi kita perlu pada latihan.
InsyaAllah kita akan masuk kepada latihan lepas ini. Tapi malam ni tak ada. Jadi malam ni saya rasa macam berat sedikit. Jadi kita berhenti dulu malam ni. Kita akan sambung insya-Allah pada sesi akan datang. Kalau malam ni nampak kurang clear, insya-Allah saya akan terangkan lagi dengan kaedah-kaedah yang lebih jelas lagi akan datang, penerangan yang lebih jelas. Lepas tu kita akan terang ayat-ayat Quran, insya-Allah kita akan buat latihan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita. Allah mudahkan urusan. Ustaz, jangan lupa terangkan yang Samani ni. Nanti Ustaz terangkan minggu depan. InsyaAllah saya akan terang Samani pada minggu depan. Jadi malam ni terang ni ya. Setiman aku, saya terang aku. Saya seorang cakap, semua tidur tu. Saya takut berat. Okey. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ridhu ilaina inda hajatina ilaihi. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ila liqa. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ramai yang join kelas malam ni. Bye. Assalamualaikum. 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 Salam-salam. Jumpa lagi.